Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dah janji nak tunjukkan anda secara live. So anda dah diajar macam mana nak draw support dan resistance. Jadi of course bila kita dah sekarang ni pukul 10.25 minit, maksudnya 10.30 market pasaran FCPO akan buka. Dan habit FCPO ni bila dia buka dia ada gap macam ni. Contoh gap ni nampak, dia tiba-tiba melonjak macam ni, dia skip pricing daripada atas, dia skip ke bawah. And then sini pun ada skip, nampak dia ada gap up. So gap up ni berlaku biasanya pada opening dan during lunch time lah, masa tengah hari, masa break, market break 12.30 sampai pukul 2.30. Jadi dia akan ada gap. So sekarang ni dalam drawing ataupun dalam first idea untuk you melukis ataupun untuk you trade berdagang FPO, anda harus perlu draw dulu support resistance, mengenal pasti di manakah harga rintangan dan sokongan. Sebab harga rintangan dan sokongan inilah yang akan membantu anda adakah timing untuk anda membeli itu betul ataupun tak. Jadi macam sekarang ni saya dah letakkan drawing support resistance. In fact saya dah ajar dekat dalam kalau you baca buku FCPO tu, buku 4 angka, saya dah ada video mengenai support resistance. Jadi anda tahulah mana dekat nak draw. So lagi kecil anda draw support resistance, maksudnya lagi ranging ni lagi kecil, dia lagi nampaklah ketepatan dia. Dan rule dia masih sama, tempat banyak bersentuhan. So kalau macam tengok apa yang berlaku pada hari sebelumnya, okay, harga FCPO dia buka pagi, dia gap down daripada sini, dia tutup gap down, okay. Kemudian dia naik satu candle besar, dia naik, dia try break this area resistance, okay, dia try break this area, tak lepas. Bila tak lepas, and then dia jatuh, maksudnya ada rejection. So ini adalah kita panggil fake breakout, di mana dia cuba untuk melepasi harga untuk membuat kenaikan tapi tak berjaya. Jadi dalam FCPO ni, the first rule dalam kita nak menentukan support dan resistance adalah kita harus tahu dekat mana nak masuk, ataupun dekat mana actually support resistance ni berlaku untuk kita entry. So ramai orang, the mistake yang diorang selalu buat apa tau, mereka tergesa-gesa, mereka nak rushing into the market, tak sabar-sabar nak entry, belum apa dah tak sabar nak masuk, terus nak masuk. So bila dia nampak breakout kat sini, dekat sinilah dia pergi masuk. Sebenarnya bila berlaku breakout macam ni, FCPO ni perangai dia, bila dia dekat area resistance, dia mesti akan buat kejatuhan kejap. Bila dia dekat support, dia mesti akan buat kenaikan sekejap. Itu rules dia. Itu adalah nilai yang selamat. Jadi kalau kita nak entry menggunakan strategi time frame 30 minit yang seperti saya ajarkan ini, rules dia adalah anda perlu tahu dekat mana resistance dan support. So bila macam saya dah draw sekarang ni, okay, saya dah tahu, okay, macam mana nak draw support resistance, saya dah ajar. Jadi draw, you cari mana spot support resistance, dan you gunakan support dan resistance tu sebagai rujukan dekat mana harga you patut masuk, dekat mana you patut keluar. Itu cara mudah dia. So each tempat yang bengkok macam saya ajar, tempat yang saya tengok tempat bersentuhan paling banyak, itu semua boleh consider support dan resistance, alright. So sekarang ni apa kita nak buat? Sekarang ni jam menunjukkan lagi seminit nak buka, dan saya akan tunjuk apa yang berlaku FCPO ni, macam mana gap up tu berlaku. So anda akan dapat lihat lah macam mana keadaan gap up tu berlaku, dan hari ni saya akan tunjuk macam mana dengan strategi yang saya ajar anda boleh membuat keuntungan dengan cara trading yang selamat. Okay, hanya menggunakan simple strategi. Of course kalau anda join saya punya community, anda akan belajar lagi banyak method lah untuk orang kata lebih accurate, untuk lebih accurate dalam membuat kajian ataupun dengan community support yang betul. Tapi dalam masa sama saya harap apa yang saya ajar ni boleh membantu anda. Okay, sekarang FCPO dah buka, nampak dia dah gap up dan dia telah melepasi harga resistance. Okay, now ini adalah critical support dia. Kenapa critical support? Sebab ini adalah harga yang dia test tak lepas. Ini pun tak lepas, dah tak lepas. So sekarang ni dia akan test, there's another price iaitu 4407. Nampak ni, 4407. So kalau you nak masuk, sekarang adalah timing yang belum sesuai untuk masuk.
Kalau you nampak dekat sini, nampak sini ada halangan lagi satu, 440, nampak ni, sini ada resistance. Jadi setiap titik tu adalah resistance you. You boleh decide sama ada dia nak terus kenaikan ataupun tak. Jadi kita jangan rushing lah. Bila 10.30 baru buka ni, memang dalam tempoh 15 minit pertama ni anda boleh buat keuntungan dah. Dah boleh dah. Cuma anda perlu berhati-hati sebab kita tak nak terlalu rushing dalam market. Bila you terlalu rush, you akan rasa FOMO. FOMO tu apa? Fear of missing out. You rasa macam, oh aku akan terlepas the opportunity. So itu adalah satu benda yang tak bagus lah dalam trading. Sebab bila you FOMO, you kejar harga. Macam kalau you entry pada harga ni, actually you akan kejar harga sebab you tak ada clear direction. Tapi kalau you nampak dia dekat resistance ni, area 4470 sini, you dah nampak sini ada resistance. Okay, you nak masuk, boleh masuk. Tapi nak masuk jangan harga nombor 4407. You nak masuk biar nombor genap macam ni, 440. So sekarang ni apa yang saya buat adalah saya drag ni ke kanan untuk ambil position short. Short ni maksudnya mengambil keuntungan daripada kejatuhan harga. Mengambil keuntungan daripada kejatuhan harga. Maksudnya kalau saya dapat match this order, bila jatuh saya akan untung. Itu kelebihan FCPO. Kalau long pula adalah di mana dia akan naik. Macam sekarang ni tengok, saya dah untung. Tadi dah untung RM75, sekarang dia melibas balik. So sekarang ni harga yang saya makan tadi, nampak dia touch tadi, dia highest, dia melibas sampai 4424. Jauh tu dia melibas. Jadi sekarang ni harga saya adalah 4410. So sekarang ni kita nak tengok sama ada adakah entry saya ni salah ke tak. So dalam SCPO ni you kena terima hakikat juga. Kalau entry you tak menjadi ataupun you rugi, you kena tahu dekat mana you nak cut loss. Pada saya, kalau you entry dekat betul-betul resistant, you punya cut loss dalam 10 tick sahaja. 10 tick. Sekarang ni saya dah untung RM50. RM50 dalam masa baru 2 minit masa berbuka. Jadi kita belum closing lagi, jadi kita tak boleh nak cakap untung lagi lah. Boleh jadi dia naik lagi, boleh jadi, okay, tapi masa masih baru. Jadi maksudnya ini pergerakan ni ada banyak masa lagi. Ada 30 minit lagi sebelum nak tahu market ni nak buka ke tak. Mungkin dia sentuh sini dulu, lepas tu jatuh balik ke. Boleh jadi. Jadi harga yang saya ambil sekarang dekat resistance sini. So macam mana you nak tahu kalau you ni perlu cut loss? Okay, kalau you tengok dalam masa 30 minit ni, candle ni masih lagi maintain dekat atas you punya entry ni, iaitu dekat area resistance, itu menandakan yang dia masih kuat nak naik. Tapi kalau dia tak kuat, dia akan jatuh macam ni dan you boleh dapat untung lah. Macam sekarang saya dah untung RM100. Nampak keuntungan. So FCPO ni dia jangan cepat panik, jangan cepat gabra. Sekarang saya dah untung RM125. So kita nak tengok adakah saya boleh buat keuntungan 500 ke macam tu dalam masa berapa jam sebelum market tengah hari ni closing. Kalau saya boleh buat in one shot macam tu, rezeki saya lah. Kalau saya tak boleh buat keuntungan dalam masa half day ni, jangan risau. Petang kang 2.30, nanti kang you boleh trade lagi. Macam saya tak nak tamak. Kita nak scalping, saya nak tunjuk demonstration. Jadi kita kena kawal emosi. Sebenarnya dalam FCPO ni, benda paling penting adalah kawalan emosi. You kena tahu dekat mana KPI harian you. Kalau you cakap target 500, kena firm 500 hari stop. Kalau you target 300 hari stop. Kalau you rugi 500 sehari, daripada KPI you target 500 tapi rugi 500 hari, stop. Besok ada lagi. Emosi kena kawal. Kalau you tak kawal emosi, jawapannya you tak boleh nak capai apa yang you nak capai. Sebab apa? You tamak. Ketamakan tu yang menjadikan rugi. Jadi saya hari ni saya nak tunjuk demo. Saya harap saya tak ada perasaan tamak tu. Jadi kita nak, kalau boleh nak consistently profit. Nampak saya dah untung 300 tu dalam masa berapa? 5 minit saja daripada tempoh waktu buka. So sekarang ni saya assume saya nak TP dululah. Saya ambil dulu position untung saya ni, tak kisahlah whatever. So ambil untung. Okay, untung you boleh queue sama ada you nak TP kat sini, kalau you nak beratur pada certain harga, ataupun you boleh decide terus untuk jual terus dekat whatever market. Tekan macam sekarang dia berdagang kat area sini, kalau you tekan sini dia akan close whatever market yang ada. Contoh saya tunjuk contoh. Okay, saya tekan dia,
confirm saya TP, dia akan terus match whatever price yang dekat atas ni. So you dapatlah 125. So kalau you queue tadi, you dapatlah harga yang you nak. Okay, so okay, ini adalah entry saya yang pertama untuk setakat 10.35 pagi. So itu cara kalau you nak entry yang selamat lah dalam FCPO. Maksudnya tak payah kejar, you just sabar, tunggu timing, kemudian you tengok balik. Okay, sebagai seorang traders, you apa yang saya ajar ni adalah scalping technique. Scalping technique ni biasanya orang charge beribu lah, 8,000 ada orang charge. Jadi apa yang saya ajar dengan RM20 ni sangatlah bernilai. So sekarang ni bila you dah first entry dah dapat, apa yang you buat? You tahu this is your resistance. Jadi you nak apa, you rasa selamat adalah queue dekat sini 10.4410. Jadi you beratur balik dekat sini kalau you rasa nak makan. Tapi sebaiknya bila you dah entry dah untung macam ni, you relax dulu. Relax apa? Kita nak tunggu timing. Biasanya ketika FCPOD dia nak closing dalam nak buka ke pukul 11, 5 minit terakhir sebelum pukul 11 tu, dia akan ada peluang untuk you entry lagi. So macam ni dah clearly reject lah, dia test tak lepas, break, jatuh. So sekarang ni, adakah you patut EP untuk short ataupun long? Okay, balik kepada ilmu asas. Okay, dalam pelaburan mana-mana pun hanya ada 3 trend: uptrend, downtrend dan kita ada sideway. Ini sideway lah, boleh kata sideway. Jadi sekarang ni kalau you nampak, apa yang berlaku adalah dia sedang buat kenaikan uptrend, tapi ada rejection. Bila ada rejection, maksudnya dia menunjukkan yang dia lemah, tak kuat. So kemungkinan the next candle ni boleh jatuh. Tapi sekarang ni dia berada kat support. So you tunggu another 5 minit. Adakah you boleh? Okay, maybe you boleh ambil long kejap. Kita ambil contoh lah saya ambil kalau boleh dapat lah. Ataupun saya boleh kena lipat terus. Saya nak tunjuk demo je hari ni. Jadi I risk whatever money yang saya ada ni untuk tunjuk kat korang. So macam sekarang kat support. So mungkin dalam masa tempoh 10 minit ni you boleh dapat untung ataupun you boleh rugi juga. So nampak dia makin kuat, makin rendah. Okay, nampaknya support dia tak bertahan. Support dia bocor. So boleh jadi dia terus bocor. Sekarang you tengok, dari untung saya tadi RM175, sekarang saya dah rugi balik RM50. Dah rugi berapa? RM75. Itu yang salah satu FCPO yang you kena tahulah macam mana nak mengatasi masalah rugi. So masalah orang bila dia dah rugi macam ni, dia tak tahu mana nak cut loss tau. Tak tahu. Dia rasa boleh lagi ni, boleh. Okay, kita kena ada kawalan emosi yang betul. Macam sekarang ni bila you tengok support you dah bocor, you kena tengok mana lowest. So lowest candle dekat sini adalah harga 4478 dekat area sini. So 4478 ni adalah harga terakhir you kalau you nak berharap daripada entry you ni. Kalau you nak berharap, ini adalah harga terakhir you. Harga terakhir untuk trailing maksudnya apa? Kita cut loss dalam keadaan kita rugi. Kita nak minimalkan risiko. Of course, you punya rugi akan makin sikit sebab dah cut loss kan. Nama pun cut loss. Nampak sekarang saya dah rugi. Saya daripada untung RM175, saya dah rugi. So macam ni seronok. Sebab apa? You boleh dapat tengok macam mana kalau you buat untung dah rugi. Sebab tu saya cakap always tunggu candle seterusnya. Macam lagi sekarang, macam tadi you tak relax, you terus you nampak dia dah rejection, you pun masuk long. Salah lah sebenarnya, entry you salah. Sebenarnya kalau dia dah menampak market reject short, you kena ambil short balik. Itu menunjukkan kawalan emosi you tak tepat. Okay, sekarang ni apa yang berlaku? Okay, andai kata you entry harga terlalu tinggi 4390 dan anda sedang mengalami kerugian macam sekarang. Bila anda dah tahu anda salah entry, salah direction, what you should do adalah minimize your loss. So nak minimize your loss ni adalah ramai orang susah nak kawal lah. Ramai orang tak boleh buat. Iaitu dia tak sanggup nak cut, tutup terus kerugian dia, tak sanggup. Jadi dia buat apa? Dia pun biarlah duit dia jatuh habis-habisan. Tak. Kalau you dapat peluang untuk minimalkan risiko you, contoh macam mana? Okay, you tunggu kejap, you nampak peluang. Sekarang you masih ada untung tadi tak ada untung, sekarang masih untung. You nampak, ini namanya dia bagi peluang untuk you minimize you punya loss. So kalau you ada peluang untuk minimize your loss, then what you do adalah cut. Kalau dia makan, you akan cut. So tadi at least daripada you rugi, at least you boleh
minimize some of your losses. Macam ni. Jadi you masih ada untung 100 instead of you rugi terus. Nampak tak? So itu adalah method untuk kita kawal emosi dalam trading. So sebenarnya tak susah dalam CPO ni. Main support dan resistance je. Macam ni you dah nampak. This candle cuba nak maintain atas harga resistance ni 4388 ataupun 4390, tapi tak berjaya. Dia nak menuju ke bawah, rejection short. So you boleh ambil short lagi. Maksudnya you boleh lagi ambil short. Jangan risau, jangan takut, sebab direction masih short. Ikut je trend dia. Kalau you ikut trend is your friend. Jadi you muka barang kalian you nak rugi tu sangatlah rendah. So macam sekarang saya dah untung RM100, tapi saya kalau boleh tak nak terlalu tergesa-gesa, tak nak tamak. Kita tak nak, macam tadi saya dah rushing lah, saya nak tunjuk demo kan. Kalau saya tak tunjuk, macam mana you nak tahu kan, rugi pula kan. Jadi sekarang ni apa yang kita buat, kita tunggu untuk next entry kita, position next kita, adakah kita nak ambil long ataupun short. Sekarang ni ada lebih kurang 20 minit lagi sebelum candle 30 minit ni berakhir, dan dia akan buka new candle dekat sebelah dia. Jadi sekarang ni persoalan dia, mana harga you patut masuk. So macam sekarang direction adalah short, jadi you boleh masuk 4390 sebab ini adalah harga resistance tadi kan. Tapi you tengok macam mana dia boleh ubah dari tadi naik balik. Nampak? Jadi kita cuba nak kawal lah emosi ni, sebab benda ni bila you tak against the trend, nampak, you masih boleh buat untung. Kalau you against the trend, itu yang bahaya, you boleh rugi. Jadi memang tadi saya untung RM175, sekarang saya dah untung RM200 dah. Sebab apa? Saya entry kat sini dan dia jatuh. So kita nak tengok sama ada this candle mampu bertahan ke tak. Kalau macam ni, biasanya kalau ada keko panjang ke atas macam ni, dia menandakan rejection lah, menunjukkan dia tak kuat nak naik. Tapi apa-apa boleh berlaku dalam minit terakhir. Jadi kita tengok sekejap. Kalau dia jatuh, kita close. Itu cara yang paling selesa lah. Selesa. Kenapa saya entry kat sini? Sebab saya tengok sini tak lepas tadi. Dia tak lepas resistance sini, jadi dia automatic you boleh entry. So sekarang ni saya ambil short, saya TP dulu. Nampak? Sekarang saya dah untung RM300. Tadi saya untung 100, sekarang saya untung RM300. Simple teknik. Tak payah nak pakai banyak-banyak. Ini teknik yang paling proven saya boleh bagi, yang sangat simple untuk semua orang boleh apply. Sekarang pagi ni kalau you dia berniat lah, berniat untuk scalping ataupun berniat untuk aku nak jadikan FCPO ni nawaitu untuk pengganti gaji, dan inilah method dia. Dan you perlu meletakkan sasaran KPI you. KPI ni maksudnya apa? Berapa target harian yang you nak. You kena ingat, saya akan bagi you contoh yang sangat mudah. Kita ambil calculator. Ada tak calculator kat sini? Saya tunjuk you guys calculator. Okay, katakanlah you target RM300 sehari. You kena ingat, kalau dalam waktu you bekerja, okay, hari-hari you bekerja, you kita bekerja 20 hari. FCPO boleh buka 20 hari kecuali public holiday. Alright, Isnin sampai Jumaat 10.30 sampai pukul 6. So kalau you kali dengan 20 hari, 300 you maintain consistency, 6,000. Kalau gaji you 2,000, FCPO bagi you 6,000, you dah ada berapa? Itu kalau you untung hari-hari 300. Kalau lah ada rezeki you untung lebih sikit, 5 kali 20, 500, 10,000. Jadi dia, ini adalah sebenarnya cara mudah untuk you buat duit through FCPO. Tapi ramai orang dia tak ada perasaan di mana dia rasa nak berfikir macam tu. Dia orang tamak, dia orang tak ada KPI. Kebanyakan orang yang saya tengok gagal dalam trading FCPO ni, dia orang tak ada KPI harian. Dia orang henjut je whatever market timing ke, tak kisah, hentam je, janji untung. Itu masalah dia. Sebab dalam FCPO ni sebenarnya you tak boleh ada that greed, tamak tu. Kalau you ada perasaan tamak tu, maka rugilah. Macam ni you nampak, dia lagi sekali dia naik resistance, you queue lagi sekali. Tengok, kalau ada rezeki you dapat lah. Kalau ada rezeki kita dapat harga ni. So dia boleh jadi juga terus naik, boleh jadi. Tapi kita nak tengok lah sama ada kita boleh buat keuntungan ke tak. Sekarang ni baru pukul 10.45 Jadi okay, dia makan saya punya ni dan terus membuat kenaikan. Nampak kuat dia nak naik. So kalau orang akan rasa panik lah. Kalau orang yang first trading, dia akan rasa panik, naik dah rugi RM75, dah rugi RM50, sebab baru first time kan. Okay, jangan risau. Kalau you takut, you paper trade dulu. Paper trade maksudnya you olok-olok, trade olok-olok. Macam ni. Okay,
you nampak dia bertahan balik harga 4390, dia naik balik harga ni. Tapi masih ada banyak masa lagi. Sementara ini kita baru bermain dekat satu candle, kita tak main candle-candle lain lagi. Untuk pengetahuan, setiap 30 minit candle buka adalah peluang untuk you buat duit sebenarnya, asalkan you tahu dekat mana support resistance, dekat mana nak entry. So macam ni saya dah masuk ni, bila dia dah macam ni, automatic saya masuk ni consider support lah. Support sebab apa? Candle nak closing kat sini, support lah. Kalau dia tutup, katakanlah dalam tempoh 10 minit ni dia tutup hijau, maksudnya dia dah tutup atas daripada support. Jadi menunjukkan dia mungkin nak naik lagi, mungkin. Okay, tapi masih terlalu awal untuk berkata, sebab dalam masa tempoh every 5 minutes ni macam-macam boleh berlaku. Dia boleh jadi jatuh dulu, dia boleh naik dulu, dia boleh berlaku. Tapi apa yang saya sekarang ni, entry saya adalah dekat 4390, di mana tadi saya jangkakan dia adalah resistant, tapi dia buat kenaikan. So sekarang ni saya nak tahu sama ada betul ke tak saya punya strategi ni. So kat sini saya nampak ada rejection, masih ada rejection. Dia tak menunjukkan dia kuat lagi. Kalau betul-betul dia nak naik, dia akan naik candle besar hijau sampai atas ni. Tapi menunjukkan candle ni macam tak kuat lagi nak naik. So saya assume dia, kalau dia tak lepas harga 44 yang harga resistance ini 4410 tadi, so maksudnya dia masih belum bersedia untuk membuat kenaikan. Itu pada pandangan saya. Jadi kalau you nak cut loss katakanlah you nak jaga minimize you punya losses, you cut loss lah kalau dia berjaya maintain. Maksud maintain ni pula, maksud maintain ni apabila dia buka candle ni, dia berjaya closing pada pukul 10.04 ni, dia closing atas daripada ni, dan dia buka the next candle, dia naik lagi. Itu baru maksudnya confirmation. Kalau sekarang ni saya tak cakap inilah confirmation. Kalau pada saya dia masih lagi belum ada tanda mengatakan dia nak ke bawah atau ke atas. Tapi you kena monitor lah, monitor rapat. Sebab tadi you dah untung, sekarang you dah rugi balik. So SPO ni jangan mudah panik. Kalau you panik, habis. Sebab tu kita dalam trader lifestyle, kita berdagang secara community, kita berdagang berkumpulan. Jadi ada kawan-kawan yang akan tegur kita, oh jangan buat benda ni, jangan buat tu. Kebanyakan orang dia rasa dia boleh track SCPO sendiri, lepas tu direction dia sendiri pun tak nampak benda, dan masalah. Ada kawan-kawan senang, dia advise kita, oh jangan buat benda ni, jangan buat benda tu. At least you pun tak gabra. Sebab apa? Kita bergaul, kita dalam satu community yang support each other. Itu kelebihan dia. So itu antara the best part lah kalau you join in Trader Lifestyle Community. You ambil peluang untuk tawaran yang saya offer tu, sebab you akan dapat ilmu tambahan lagi. Kita akan ajar you macam-macam method lagi. You akan belajar macam mana menggunakan ada strategi untuk konsisten. Yang paling best sebenarnya adalah community kita lah, Discord. Sebab apa? Everyday kita streaming, hari-hari kita akan streaming untuk cari entry. Saya you boleh consistent profit. Dan saya berani cakap, kalau you dah biasa dengan FCPO, you dah dapat rasa macam mana income consistent through FCPO, kalau you berdagang seorang pedagang bursa, you akan tinggalkan bursa Malaysia, ataupun you akan tinggalkan sikit amount untuk you ride swing je stock-stock saham. Dan lagi satu kelebihan dalam komuniti saya, kita tak ada macam fokus to FCPO saja. Dalam saham pun kita fokus, maksudnya dua-dua kita trade. Jadi dua-dua ilmu you dapat. Itu kelebihan dia lah. So sekarang ni tengok apa yang berlaku kat saya sekarang ni adalah entry tadi terlalu awal, dan apa yang berlaku, harga nampak cuba untuk bergerak ke atas 4410. Kalau you nampak sini ada 4410 ni, ada orang beratur kat sini. So kalau dia berjaya pecah atas ni, ini menunjukkan yang dia kuat lah nak naik. Sekarang ni ada lagi 10 minit. 10 minit ni masih banyak masa. Dalam 10 minit apa-apa boleh berlaku, boleh naik, boleh turun dulu. Jadi kalau masa 10 minit ni adalah penentu sama ada dia mampu bertahan di atas ataupun tak. Kalaulah andai kata dia maintain 4410 ni, dia berjaya maintain atas ni solid candle, kemudian lagi 10 minit candle tu pun masih dah habis 4410 ni, the next candle pun masih lagi dia maintain atas tu, itu kemungkinan besar dia nak menunjukkan trend nak naik lagi. Tapi for now, apa yang saya boleh katakan, selagi dia tak berjaya nak keluar open candle dia above daripada 4410 ni ataupun 4415 ni, dia tak boleh maintain above that sampai closing, saya rasa dia belum lagi nak membuat kenaikan. Maksudnya dia masih lemah.
Saya rasa dia masih nak membuat kejatuhan. Dia nak tutup gap ni. Kan gap ni dia lompat, dia closing semalam kat sini, lepas tu dia gap up. Jadi kemungkinan dia akan tutup dulu gap ni. Tapi itu hanya teori. Kita nak tengok praktikal, jadi anda tengok. So ini adalah cara saya dah tunjukkan anda cara simple untuk anda trade SCPO, dan anda perlu apply lah. Benda ni kena rajin practice, kena selalu buat. Tak buat tak dapat. Jadi you kena selalu apply teknik ni. Okay, sekarang ni kita nak tengok sama ada my teori betul ke ataupun tak, ataupun saya salah. Kalau lah dia naik terus dan dalam masa 10 minit dia naik terus, memang dia nak buat, dia closing balik dengan candle hijau solid, kemungkinan saya salah dan harga maybe nak buat kenaikan. Tapi kalau dia tak berjaya maintain 4410, dia tak berjaya maintain atas, maka dia masih nak membuat kejatuhan. Saya menjangkakan dia akan tutup gap ke bawah ni. So kita boleh jangkakan daripada sini dia boleh jatuh sampai ke bawah ni. Tapi sebagai seorang scalper ataupun yang just nak ambil keuntungan sikit-sikit dalam trading, jadi kita aim yang support terdekat. Macam yang ni kalau jatuh, you carilah support paling terdekat kat mana, 4379 ataupun dekat area sini 4470, itulah harga dia. So itu dia, nampak macam rejection. So kita tengok kuat ke tak. Saya masih belum nampak view clear lagi. Kita tengok dulu sampai dia jatuh. Okay, sampai dia jatuh. So SCPO ni kesabaran kena tinggi sikit. Sebab apa? Market bergerak sentiasa, tapi bila once you dah entry, you macam timing you salah, then you kena tunggulah the direction next day. So kalau tengok direction ni, saya menjangkakan memang dia akan jatuh dululah. Paling kurang dia akan sentuh harga 4360 lah, 4360. So 4360 kalau nampak sini ada resistance juga. So kalau you draw, you tukar kepada line ni, nampak sini pun ada resistance, nampak 60, nampak ni. So you kena, benda ni mata kena praktis lah. Untuk orang yang tak familiar dengan drawing support resistance, you kena praktis lagi. Okay, sebab drawing support resistance ni sebenarnya satu seni yang you perlu praktikalkan. Dia tak boleh semata-mata macam merasakan macam dia tak boleh macam tu. You kena praktikalkan, maksudnya kena draw rajin, kena rajin melukis, barulah you boleh dapat the feels ataupun cara yang betul. Itu memang tak ada kompromi. Saya tak boleh nak janjikan. So sekarang menunjukkan 10.53, maksudnya ada lebih kurang 7 minit lagi lah sebelum candle 30 minit seterusnya akan dibuka. So sekarang ni apa yang kita nak tengok adalah sama ada this candle bertahan, boleh pecah atas 410, maksudnya dia closing atas 410, ataupun dia jatuh. Itu yang kita nak tengok sekarang ni. Sekarang ni kalau tengok tanya saya, dia dah naik terlalu banyak, dia dah reject, jatuh, tak lepas yang ni dan dia jatuh. Jadi kita boleh jangkakan yang dia akan membuat kejatuhan lagi. Okay? Tapi kita nak tahulah sama ada dia boleh bertahan ke tak. Tengok dulu. So part kesabaran ni yang kena tunggu. Okay? So kita tunggu dulu, rehat dulu, dan kita tengok macam mana. Nampak slowly dia panjat climbing. Boleh jadi saya salah sebab dia SCPO ni tak ada istilah awak betul ke salah. Dia is all about timing sebenarnya, kesabaran timing. Jadi yang penting kena tahu mana resistance, mana support. Macam saya tadi memang ambil dekat area ni, saya assume dia jatuh, tapi nampaknya dia berjaya maintain atas ni. So sepatutnya tadi saya wait and queue je harga atas ni, tapi sebab saya dah entry and saya nak tengok sama ada bertahan. Kalau tengok nampak macam tak bertahan sebab dia tak boleh nak pecah lagi this area. So saya assume lah dalam 5 minutes ni mungkin dia buat jatuh ke apa ke. So kita tengok sekejap, monitor dulu rapat-rapat kata. Okay, sekarang menunjukkan jam, menunjukkan lagi 5 minit untuk the next candle open. Nampak dia maintain dekat area sini je, 4405, 403. Kita nak tengok sama ada dia boleh bertahan ke tak. Sekarang ni saya rescan saya punya, boleh jadi entry you ni sebenarnya betul,
tapi dia nak buat jatuh, tapi dia jatuh sebelah petang pun boleh jadi. Tapi kita tak nak ambil risk yang terlalu banyak lah. Macam ni contoh adalah dia dah naik, dia dah buka candle, sama ada dia nak lepas yang atas ke tak. Okay, ini kita nak tengok. So harga 4410 ni adalah rintangan dia. 4410, kat sini ada lagi satu rintangan paling kuat 4420. So kita nak tengok sama ada dia boleh bertahan ke tak. Nampak tu, candle buka slowly naik. Nampak dia makan 4410. Ini yang menyebabkan seseorang SPO trader ni dia berdebar, sebab dia tak tahu mana pucuk dan pangkal dia. Jadi hati dia berdebar. Kalau dia salah masuk macam saya, kalau macam saya dah untung tadi, jadi bila rugi 175 saya boleh terima. Tapi kalau you bayangkan you masuk you dah salah entry, you rugi 500, hati you akan tak tenteram, berdebar-debar. Sebab tu kunci kejayaan untuk trader CPO ni adalah bersabar, dan paling penting adalah clear to understand the trend. Sekarang ni kalau you nampak trend ni memang naik. Okay, sekarang kita nak tengok sama ada sekarang ni dia reject ke tak. Kalau pada saya, kalau dia naik sampai 4420, okay, candle closing 4420, you tengok macam tak ada tanda nak apa, nak masih kuat lagi momentum, tak ada tanda nak jatuh. Itu adalah maksudnya you dah salah entry dan you patut cut loss. Okay, sebab sekarang ni you punya harga you masuk 4390, harga sekarang adalah 44. You punya risk sekarang ni dah lebih daripada 20 tick. 20 tick tu agak banyak lah sebenarnya. 20 tick tu sebab apa? Libasan yang terlalu besar pada saya. Tapi okay, tapi masih terlalu awal nak kata, sebab sekarang baru pukul 11.02. Maksudnya ada banyak masa lagi sebelum 30 minit lagi, 30 minit berakhir. So boleh jadi apa yang berlaku kat 30 minit ni, dia naik dulu, dia sentuh sini balik, lepas tu dia jatuh balik, ataupun dia boleh terus naik terus. Di antara dua lah. Tapi masa banyak lagi. So untuk orang yang nak ambil short, macam saya tadi ambil short, saya dah terlalu awal masuk, so saya dah risk terlalu tinggi kat sini. Apa, for the purpose of learning, saya akan ajar, saya akan tunjuk anda. Tapi sebab tu saya cakap, kita kena tunggu closing candle. Closing candle ni penentu. Macam sekarang ni, dia dah menunjukkan dia maintain atas ni, tapi adakah dia kuat nak bertahan atas 4410 ni? Ini yang kita nak tengok. Sekarang ni saya assume yang dia mungkin tak kuat nak bertahan atas ni, dan dia akan buat merah, dan this candle 30 minit mungkin akan candle merah jatuh balik ke bawah. Mungkin, boleh jadi, kita tak tahu, tapi saya assume macam tu. Tapi andai kata dia buat kenaikan, dia terus buat kenaikan, dan itu dah clearly direction saya salah. Kalau salah, kena akui, kena cut loss. Walaupun you rugi, walaupun tadi you dah untung, you rugi, kena admit, kena cut loss. Okay, macam sekarang ni, saya sekarang tengah monitor sahaja. Kita nak tahu sama ada adakah dia boleh bertahan, atau candle ni akan jadi merah. Kalau tanya saya, kalau kita menggunakan teknik support resistance ni, kita akan jadi takut sikit lah. Sebab apa? Kita tengok, okay, perangai FCPO dalam pukul 11 lebih ni, biasanya dia akan dah tak ada trend, dia macam sideways saja. So biasa orang yang nak buat keuntungan kat sini, dia ambil keuntungan support resistance lah. Ambil sini, jatuh sini, short, sini long, ambil sini, untung. Sebab apa? Sideways, dia pergerakan dia mendatar. Macam ni, kita tengok dia naik balik 43 sampai 4420. Nampak sini ada block, menunjukkan dia macam kuat lagi nak naik ni, trend masih kuat lagi, nak strong. Jadi kita kena tengok dulu. Nampak kuat ni. So macam sekarang ni, kita tengok tadi dah untung 300 lebih, sekarang dah rugi 750. Ini yang kita nak tahu sebenarnya. Macam ni nak tengok. So sekarang ni emosi seorang trader, kalau you belum untung pagi-pagi, you dah kena macam ni, you akan gabra betul, you akan panik. So pada saya satu sahaja, kalau dia berjaya pecah harga resisten ni, ambil resisten ujung ni, okay, 4430 ni, dari 4430 ni berjaya pecah, jadi you kena berhati-hati lah. Berhati-hati maksudnya sama ada you kena terima market yang you rugi hari ni, okay,
cut loss, ataupun you kena buat sesuatu untuk averagekan price. Kalau you ada modal yang besar sikit, you boleh average, maksudnya untuk minimize losses lah. You ambil betul-betul kat resistance ni, you ambil, lepas tu you minimize punya losses. Okay, sekarang ni saya kat terus terang, market structure menunjukkan dia sedang naik. Nampak tak? Dia dah gap down, tadi dah jatuh bawah, now dia naik balik hijau. Okay, maksudnya pasaran FCBO ni nak buat kenaikan lagi. So boleh jadi price dia akan sentuh ni 75 ni, boleh jadi. Tapi persoalannya dia nak sentuh hari ni ataupun tak. Saya pun risau sebab apa tau. Sekarang ni dia maintain dekat atas resistance yang kuat. Ini support dia yang kuat. Okay, support dia yang kuat. Kenapa saya cakap support dia kuat? Sebab support ni sebelum ni dia testing tak lepas. Ni pun ni saya, sekarang ni ada resistance lah sekarang ni, resistance yang kuat. Tapi sebelum ni support ni nampak ni tak boleh pecah. Kemudian dia try lagi pecah, tak lepas. Pecah, jatuh balik. Now dia testing atas lagi sekali. So kita takut dia boleh jadi pecah lagi. Tapi masih awal lah nak berkata, sebab sekarang baru pukul 11.07. Maksudnya ada lebih kurang 23 minit lagi sebelum candle ni closing. Jadi candle ni pula dia boleh macam-macam boleh jadi. Boleh jadi dia hijau penuh ataupun dia boleh jadi merah. Tapi for the sake of today, saya nak tunjuk ke anda risiko yang anda berdagang kalau tanpa community. Okay, you bayangkan emosi you kalau you trade seorang-seorang the FCPO time macam ni dengan floating 600 lebih, gabra tau. You akan jadi panik tau, sebab you seorang. Tapi kalau dalam group, you akan ada kawan-kawan, jangan risau, jangan short lah tu. Ada orang beritahu, oh dia orang nampak clear direction, nampak short. Sekarang ni you tengok jatuh balik, candle tak berjaya bertahan. Inilah yang cakapkan psikologi dalam pasar FCPO. Jadi saya nak tunjuk hari ni secara live sebab saya nak anda, buku saya ni, saya bukan sekadar semata-mata nak share teori sahaja. Saya nak tunjuk anda macam mana keadaan betul-betul kalau anda berdagang trade FCPO. Tapi kalau anda rasa anda mampu berdagang seorang-seorang, silakan. Tapi kalau anda rasa benda ni mencabar emosi anda, saya nak welcome anda untuk join our community supaya anda boleh berdagang bersama kami. Nampak tak macam mana tadi? Daripada floating 700 sekarang tinggal 300.5. Kalau orang kebanyakan trader, dia dah ambil dah long position, dia orang assume tu long. Okay, tapi saya tak ambil long, saya maintain position, saya tak CL pun. Kenapa? Sebab kita tahu selagi dia tak break resistance tu, dia belum boleh kata mampu untuk membuat kenaikan. Dan jatuh lagi. So nampak rejection yang banyak. Kalau you tadi ambil kat sini average tadi, kalau saya cakap salah satu strategi adalah average. Kalau you average sini, kat sini you dah untung dah. Jadi you pun dah lega dah, untung dah selamat dah, dah boleh closing dengan aman. Sebab apa? Dah untung kalau you average. So saya boleh jangkakan memang dia akan short lah. Okay? Dia mungkin akan short terus ke bawah, dia akan tutup gap ni. Persoalannya kita nak tengok boleh ke tak. Kalau dia jatuh bawah daripada 4390 iaitu harga entry you tadi, kita boleh jangkakan yang this candle memang nak closing merah lah. Okay? So itu emosi dalam perdagangan FCPO, dan anda ditunjukkan secara live supaya anda lebih. Okay, sekarang ni tengok dia naik balik. Dia naik balik macam dia nak buat kenaikan kuat banyak. Sebab apa? Masa masih banyak lagi. So dalam masa, tempoh masa yang ada lagi, sementara candle nak tutup, ada banyak benda boleh berlaku. Boleh naik, boleh turun, boleh naik, boleh turun. So inilah yang saya cakap, peluang yang you boleh buat setiap 30 minit. Macam sekarang, oh dekat resistance. Okay, tengok sini ada resistance satu dekat 4412 ni. Okay, sini ada resistance 4420. So kat sini you boleh ambil satu position short, ambil keuntungan daripada kejatuhan harga. Itu cara dia. Ada banyak cara untuk you buat keuntungan sebenarnya. Kuncinya adalah sabar, tunggu timing yang tepat. Ramai orang dia tak tunggu timing tu. Timing tu yang bahaya sebenarnya. Timing ni penting.
Kalau anda perasan, saya hanya menggunakan time frame 30 minit sahaja untuk trade. Sebab apa saya ajar 30 minit dan kenapa saya ajar this simple strategy? Sebab ini adalah cara paling senang untuk you kawal emosi trading you, compare tu kalau you tengok. Kalau anda lihat, dia sekarang cuba untuk bertahan dekat atas 4410. Tapi kalau anda perasan juga, every time dia nak cuba naik, dia ada selling pressure yang push dia ke bawah. Itu menunjukkan selling pressure kuat. Bila ada selling pressure kuat, itu meyakinkan kita lagi, mengatakan yang dia akan ke bawah. Cuma dia punya timing tu kita nak tahu bila. Dan behavior FCPO ni, dia boleh jadi kalau pagi dia naik, petang dia jatuh, petang dia akan buat kejatuhan. So macam contoh, hari sebelum nampak dia buat kenaikan, and then on evening side dia akan buat kejatuhan. Itu memang macam satu behavior market dia lah. Jadi ini antara tips yang berguna lah untuk you monitor. Tapi still, kalau you ambil terlalu tinggi, you tak boleh terlalu hope analysis. Kalau contoh, kalau you masuk macam ni kan, you masuk short dekat sini position. Ok, jam menunjukkan lagi 10 minit sebelum 11.30. Jadi kita nak tengok sama ada candle ni nak buat kenaikan solid candle merah, ataupun dia akan kalau dia buat solid candle hijau, itu maintain atas 4410, atau dia nak tutup dalam keadaan merah. So kalau dia tutup dalam keadaan merah kalau dia tutup dalam keadaan merah, itu adalah a green light lah untuk kita. Kita boleh gembira sikit, sebab kita boleh katakan yang dia tak kuat untuk naik dan dia boleh teruskan kejatuhan. Tapi kalau dia closing hijau, jadi kita kena ada perasaan takut sikit. Sebab apa? Kita takut entry kita salah dan menyebabkan kita rugi hari ni. So itulah part yang macam sekarang kita tengok lagi 10 minit terakhir, dia buat gila, dia naik. So ini psikologi FCPO lah. So kalau dia berjaya lepas harga resistance highest hari ni, menunjukkan dia mungkin akan naik lah. Tapi kalau dia tak lepas, itu akan jatuh. Dia akan menunjukkan dia akan jatuh. Okay. So kita nak tengok sama ada closing ni dalam berapa minit ni, dia boleh ke tak pecah harga atas, ataupun dia akan close merah, ataupun dia close dalam keadaan body ni kecil. Body kecil maksudnya macam ni. Macam ni, candle dia nampak body dia kecil, echo je panjang. So kita nak tengok. Saya masih mengatakan yang dia belum lagi ada kekuatan untuk buat kenaikan. Sebab kalau dia betul-betul nak naik, dia akan kalau anda nampak blok-blok yang besar macam ni, biasanya menunjukkan dia nak naik ke atas. Kalau nampak ada macam orang beratur banyak ke atas, dekat sebelah atas, itu boleh jadi yang dia nak naik atas. Tapi dia juga boleh jadi yang dia adalah fake Q, ataupun Q tipu. Boleh jadi. So tapi for now, kita menjangkakan yang dia nak buat lagi kenaikan lah, sebab candle dia masih kuat. Sebab dia berjaya duduk atas 4410, iaitu resistance tadi. Tapi kalau sekarang ni ada lagi 5 minit terakhir, 5 minit terakhir, jadi boleh 5 minit terakhir ni apa-apa boleh berlaku. Okay. Boleh jadi dia naik dulu, dia makan atas atau jatuh balik, boleh jadi. Apa-apa pun kita kena monitor lah. Jadi kena ada orang kata benchmark dekat mana you patut cut loss ataupun tanggung kerugian. Kita kalau boleh, okay, sekarang minit 5 minit terakhir sebelum candle ni tutup, penentulah. Ini adalah penentu sama ada dia nak meneruskan kenaikan atau dia nak buat kejatuhan. Jadi 5 minit terakhir ni adalah penentu untuk candle ni closing dekat mana. So inilah 5 minit yang penting untuk you decide sama ada kalau you salah entry macam sekarang ni, adakah you patut cut loss ataupun you patut bertahan. Inilah penentu dia. Jadi monitor dulu. Jangan risau, minit terakhir ni
apa-apa boleh berlaku. Dia boleh jadi dia ganas terus naik satu candle besar menyentuhi harga 440, ataupun dia boleh jatuh terus. Inilah yang kita nak decide, kita nak tahu. So lowest hari ni adalah 44376, iaitu di garisan ni. Highest yang tertinggi hari ni adalah 4425. So sekarang ni dia bermain di ni harga you entry yang saya entry tadi. Jadi sekarang ni kita nak tahu sama ada dia mampu ke tak nak naik atas, ataupun dia buat campak jadi merah. So nampak ada lagi a few minutes. Masih terlalu awal nak berkata, masih ada 4 minit lagi. 4 minit pun apa-apa boleh berlaku, boleh naik, boleh turun. Jadi tunggu dulu, sabar dulu. Okay, saya tak recommend untuk orang-orang baru menggunakan time frame yang kecil untuk berdagang, sebab anda akan rasa gabra, anda tak boleh nak buat decision yang tepat. Jadi saya suggest gunakan time frame yang besar macam saya ajar, supaya you punya risk, you boleh kawal emosi tu dengan lebih, orang kata, dengan gambaran yang besar lah. Supaya kamu tak tergopoh-gopoh. Bila you tengok kecil, bila you tengok time frame kecil, nanti you akan rasa macam, oh ni betul lah entry ni macam ni. Biasanya ramai orang buat mistake macam tu. Jadi saya ajar terus menggunakan time frame besar supaya anda boleh kawal emosi anda. Dan kalau anda boleh kawal emosi anda, anda boleh sabar, tunggu betul-betul the right point, the reject semua, insyaAllah. Setakat nak buat 300 ke 500 ringgit dalam masa beberapa jam tu senang saja. Okay, nampak? Ini minit terakhir ni. Sekarang ni ada 2 minit lagi sebelum ni. So boleh jadi dia naik terus, membuat satu candle besar, menyentuhi harga resisten yang seterusnya ni. Boleh jadi. Inilah penentu dia, kita nak tengok sama ada dia betul-betul nak naik lagi atau nak jatuh. Ini part yang menjadikan seorang trader ni serangan jantung. Saya tak panik lah sebab saya dah biasa. Tapi untuk orang baru mungkin korang akan rasa panik tu. Jadi sentiasa review balik technical analysis korang. Kena yakin dengan technical kajian sendiri. Macam ni you dah confirm, kalau dia break 4420 ni, dia maintain atas ni, kita dah cakap memang dia nak betul-betul nak naik. Tapi kalau dia tak berjaya maintain resistance, dia closing candle ni mungkin tutup merah ke macam mana, mungkin dia tak naik. Apa-apa pun balik kepada kajian masing-masing. Macam sekarang you patut risau sikit sebab apa? Dah tinggal lagi 2 minit tapi candle dia masih closing hijau di atas resistance. So ada ke barang kalian yang dia nak naik sini 4430. Sebab apa? Dia berjaya maintain, dia tak closing dalam keadaan lemah macam ni, dia close masih solid. So ada seminit lagi. So dengan ada blok besar macam ni, kita boleh jangkakan yang mungkin lah, kemungkinan yang dia nak buat kenaikan lagi. Masih strong long. So kalau dia naik sini, kita boleh jangkakan dia boleh sentuh dekat area highest 4450. Highest 4450. So kalau you takut nak riskkan terlalu banyak, jangan risau, cut loss sahaja. Kalau dia dah break 4425 highest ni, cut loss sahaja. Kita tak payah nak berharap-harap dah rugi-rugi. Kata dah rugi-rugi. Jangan rasa macam sayanglah duit. Biasanya orang yang cakap macam tu sayang, biasanya apa yang berlaku, elok dia boleh rugi 300, dia jadi 1000. Kalau dia rugi 1000, dia boleh jadi 2000. Sebab apa? Sebab sayang nak cut loss. Cut loss ni adalah satu benda yang you kena kawal, emosi yang you kena kawal. Kalau kena cut sahaja. Walaupun you rugi terpaksa, tak apa, rugi. Sebab apa? Rugi 100 lebih baik daripada rugi 200. Rugi 200 lagi baik daripada rugi 500. Kebanyakan orang dia realise dia punya mistake bila dia dah rugi 1000. Macam sekarang ni, by right saya hanya rugi 325. Okay, kalau saya cut sekarang, saya hanya rugi 325. Tapi kalau saya masih berharap dia akan naik, dia akan jatuh, tapi end up dia naik, saya akan rugi lebih banyak. Jadi kita nak kawal that emosi.
Kita nak kawal emosi di mana kita tak nak rasa rasa rugi lah. Kita tak nak perasaan emosi di mana kita sayang dengan kerugian kita. Kalau perlu cut sahaja, jangan cerita banyak. Macam ni you nampak dia reject candle merah, tapi masih awal sebab baru minit pertama. So macam saya cakap, seminit yang baru buka ni, okay, sekarang dah 11.30. So sekarang menuju ke pukul 12 pula. So sekarang ni dalam masa 30 minit ni macam-macam boleh berlaku. Boleh candle ni jadi panjang macam ni ke bawah, boleh jadi candle ni naik balik ke atas. Tapi kalau dia jatuh, dia boleh bagi you peluang untuk minimalkan risiko you. Macam contoh dia, kalau dia andai katalah dia jatuh, dia buat satu ekor sampai dekat area 4396, maksudnya you rugi dalam 9 tick, 6 tick je, cut loss. Sebab dia bagi you peluang. Jangan ada hope analysis, sentiasa perbetulkan ataupun perbaiki entry kalau dapat peluang kedua macam tu. So macam contoh, kalau you masuk sini, dia jatuh sampai sini. Sebab apa dia jatuh sampai sini? Sebab sini ada support. Sini bawah ekor sikit, sini ada support. Boleh jadi. Jadi itulah kawalan lah. Kita kena kawal. Emosi ni semua orang kena kawal sendiri. Tak ada siapa boleh tolong. Kalau rugi, kalau untung. Tapi emosi kena kawal. So macam entry saya agak jauh harga sekarang kat sini. Ni entry saya, lebih kurang 30 tick, 90, 10, 20 tick. 20 tick pun dah floating 600. Jadi sebab tu kita kena kawal. Saya merasakan yang SPO hari ni akan setakat pukul 11.30 sehingga 12.30 ni, dia akan hanya berlega-lega dekat area sini sahaja. Petang kan mungkin dia akan short ke bawah, tapi sekarang ni dia hanya akan berlega-lega sini sahaja. Okay? Tapi kalau dia break harga highest hari ni, iaitu 4425, assume lah 4430 pecah kan, itu. Okay, untuk orang-orang yang bekerja, saya tahu ramai orang dia takut SPO ni sebab dia orang tak boleh monitor. Actually kalau anda bekerja di hadapan PC, okay, actually kalau CQG anda boleh guna phone lah untuk trade. Tapi kalau anda hanya bekerja menghadap PC, macam anda accountant ke apa, anda boleh je ambil peluang 30 minit pertama masa 10.30 sampai pukul 11 adalah peluang untuk anda buat RM300 hingga RM500. Sekali position cukup, anda boleh buat untung. Tapi kena timing yang betul, kena entry yang betul lah. Tengok betul-betul, kaji betul-betul chart, anda boleh buat keuntungan. Jadi fokus on that timing sahaja. Lepas tu petang kan, kalau anda nak masuk balik 4.30, cukup 2 waktu ni, insyaAllah dah boleh cover dah. Siap-siap boleh dibayar gaji harian anda, lebih daripada gaji harian anda. Cuba kira, sehari sejam anda punya gaji bayar berapa. Kalau sehari dapat 300, okey tak? Kalau sehari dapat 500, okey tak? Okay. Macam grup saya ada yang hari-hari KPI 1000, ada KPI 700. Tapi it's not always all the time lah. Sometimes ada hari. So saya boleh cut loss sebab saya dah masuk harga yang terlalu rendah. Kalau dia jatuh area 4396 ni pun saya dah sanggup cut loss lah. Saya skype je sebab saya masih untung. Jadi itu nama cara nak kawal emosi lah. So sekarang saya masuk short position, saya boleh je masuk sini long untuk letak trailing. Trailing ni maksudnya apa? Bila jatuh dia makan, automatic cut loss lah. Jadi kita kena ada trust of our technical analysis lah. Kalau you betul-betul nak in the game lama, ramai orang dia tak ada that trust. Tapi kalau you rasa dia boleh jatuh sampai 44 harga you ni 4490, tak ada masalah. Boleh je jadi macam hari ni dia naik macam ni, kemudian jatuh balik petang harga yang sama, boleh jadi. Tapi itu kita bercakap dari segi hope analysis lah. Sebab kita tak tahu benda yang boleh, kita tak boleh predict sama ada benda tu berlaku atau tak. Tapi
kalau you tanya saya, begitulah cara you nak kawal emosi. It is better kalau you rugi. Kalau kat sini you rugi 25, 50, 75, 100, 125, lebih kurang 175 you punya rugi. You tadi untung dah 300, masih ada untung. Saya rasa petang ni kita akan dapat tengok the short. Maksudnya dia akan tutup gap ni. Sebab dia dah naik terlalu banyak, saya rasa dia akan jatuh. Paling habis dia akan tutup kat sini. Ini paling kurang dia akan sentuh. Itu based on kajian lah. Tapi ia bergantung kepada mana bentuk closing untuk candle ni. Kalau candle ni tak tutup tak cantik, susah juga. Kalau dia hijau maksudnya dia masih naik. Tapi kalau dia closing dalam keadaan merah macam ni, lagi bagus. Kalau dia break harga 4410 ni, dia maintain bawah daripada 4440 ni, itu lagi clear mengatakan dia nak ke bawah. Jadi kalau you boleh monitor, bersabar, tunggu je lah sampai petang, you boleh dapat profit balik. Tapi kalau you rasa tengok lagi dalam masa lagi 10 minit ni, ataupun 20 minit ni terakhir ni, dia buat balik kenaikan, dia hijau balik, itu adalah risk lah, risiko. Sebab apa? Kita takut dia terus membuat kenaikan. Kita tak risau kalau dia keluar candle kecil macam ni, kita risau kalau sekali dia keluar candle besar macam ni. Kalau macam ni, ini ke sini, you punya floating loss dekat 1000 lebih, 1500 ada. Imagine lah kalau sini ke sini pun 600. Imagine dari sini ke sini pun dah 600 rugi, 500 rugi. You bayang kat sini ke sini tak ke 1000, kalau sini ke sini. Sebab tu saya cakap nak selesa 5,000 ke 6,000 untuk deposit FCPO. Risiko RM1,000 cukup. Maksud RM1,000 tu bukan sehari. Maksudnya kalau sehari you, so apa yang kita nak analyse dekat sini? Analyse yang kita boleh tengok adalah dalam 20 minit ni, bila candle ni merah, kita boleh mengatakan yang dia dah try naik sini, dia test this one, tak berjaya pecah, and dia closing kat sini. Second candle naik pun nak try pecah harga ni, tak lepas juga, jatuh. The third candle open terus close merah, terus jadi merah. Maksudnya this price adalah hirangan yang tak berjaya dipecah. Okay, so kita boleh assume for now lah, setakat candle dia masih merah ni, kita boleh assume yang this price adalah rintangan yang kuat yang tak berjaya dipecahkan. Dan selagi mana dia bermain below this, kita boleh katakan yang dia nak naik lah. Ok, sekarang jam menunjukkan pukul 11.59. Maksudnya ada seminit lagi sebelum dia berjaya pukul 12. Anda nampak tak blok ni? 4411. Ok, biasanya kalau ada blok macam ni, ia menunjukkan yang dia nak naik ke atas. Maksudnya blok yang besar, abnormal blok. You bayangkan ada orang beratur kat atas ni, ada orang beratur untuk dapatkan harga ni. So tak mustahil kalau dia naik sini, dia boleh naik balik sampai 4425, lepas tu dia buat kejatuhan. Boleh jadi dalam pada tempoh pukul 12 ni. Tapi kalau you tengok based on candle ni, mungkin candle sekarang ni yang baru, dia jatuh dulu. Jatuh dulu, boleh jadi. Tapi kita bermain dengan probability lah. Pada saya, ini dah clearly rejection lah. Dia dah close merah, next candle should be merah. So mungkin dia jatuh dulu, dia buat panic, maybe tak sampai lowest ni, maybe dia jatuh sampai area 4496 ke, lepas tu baru dia naik balik. So ini maksudnya dia nak bagi you peluang untuk minimalkan losses kalau you dapat peluang tu lah. So block tadi, tadi ada block sini 200 lebih dah hilang. Maksudnya itu kita panggil apa? Fake block. Kalau dia hilang, maksudnya fake block. Dia dia trick orang untuk mengatakan yang dia nak naik, tapi sebenarnya tak, dia hanya fake je. So kita boleh katakan rejection, clearly dia akan jatuh. And insyaAllah kalau betul tanggapan teori kita hari ni, bila dia reject sini, kejatuhan dia boleh buat sampai bawah ni. Dia boleh tutup balik gap ni. Jadi kita boleh assume yang dia nak direction dia ke arah situ, selagi mana tak ada block lah kat atas ni kan. Jadi kita tunggu sampailah dia jatuh. Hopefully dia boleh bagi kita keuntungan sikit lagi daripada entry yang tadi kita salah masuk. Alright,
Sebab tu kita kena tunggu, wait for the next candle. Sebab tu saya suruh tunggu. Sekarang menunjukkan 12.19, maksudnya ada lagi kurang 10 minit lagi sebelum tutup FCPO first half session, dan akan bersambung pada pukul 2.30. Jadi kebiasaannya orang dia takut nak bawa position yang sedia ada sekarang ni. Dia takut nak ambil risiko. Sebab kita tahu yang FCPO dia ada gap up dan gap down. Jadi gap ni kita tak susah nak predict. Dalam kata lain, memang biasanya prediction, kalau ikut saya punya observation, kalau pagi gap up, petang mungkin gap down. Tapi sometimes dia tak ikut. Jadi susah kita nak predict movement gap ni. Tapi kalau tengok daripada chart, kita clearly say yang ni dia reject, ini now dah closing dengan tak ada momentum lah. Sebab nampak echo atas panjang, body dah tinggal sikit. So dalam masa 10 minit ni, kalau dia masih menunjukkan merah, kemungkinan dia terus jatuh. Jadi sekarang kita nak tahu sama ada boleh ke tak nak hold ke tak. Sekarang ni kalau macam normal traders, dia akan decide sama ada dia akan cut ataupun dia sanggup ambil risk untuk OV. OV maksudnya over lunch lah, over tengah hari. Dia boleh jadi over lunch ataupun overnight. So sekarang ni kita overnight, over lunch lah, tengah hari kan. So dalam masa 10 minit ni, kalau boleh minimalkan risk, biasanya trader akan stop loss lah. And in fact saya sendiri pun tak recommend orang untuk over lunch. Sebab sayang, biasanya over lunch ni kalau dia ikut direction you, rezeki memang you boleh buat untung. Sebab contoh kan sekarang ni dia close macam ni, you entry dekat sini. Kalau dia gap down sampai sini, you dah terus untung. Tapi what happen kalau dia gap up? You daripada rugi 400.5 boleh jadi 1000. Sebab tu orang takut nak ambil OV punya position. So sekarang ni hanya baki 10 minit lagi. And kalau tengok direction, clearly kita nampak macam boleh orang kata macam nak sekarang ni nampak long lah, nampak naik kan. Tapi ini dah ada rejection, so mungkin boleh jatuh. So kalau saya, apa yang saya akan buat sekarang ni, kalau dia boleh turun harga sehingga 43, sebab harga kita masuk sekarang 4390. Kalau dia boleh jatuh dalam 4396, saya cut loss saja. Sebab apa? Dah tak jauh dah, beza dah 10 tick je, tak jauh dah. Saya cut loss je. Sebab apa? Kita tak nak ambil risiko OV. Sebab kalau kita duk harap lah sekali kita ambil risk yang banyak, nanti kita menyesal. Sebab apa? Rugi kan. Jadi kita cut, minimalkan losses kalau jatuh. Tapi kalau you berani ambil risk, dan you boleh over lunch, mana tahu dia boleh gap down. Tapi bila kita cakap mana tahu, maksudnya kita main agak-agak tak ada confirmation. Jadi saya pun tak sarankan lah untuk OV. So kalau lah kata sebab losses saya pun, kalau saya cut sekarang, baru losses saya 100.5 sahaja. Sebab tadi dah untung kan. Jadi benda ni lah yang bermain berlega-lega dalam emosi seorang traders. So kita nak tengok dalam masa minit terakhir ni. Sekarang ni dah minit 12.23. Jadi ada masa lebih kurang dalam 7 minit lagi lah sebelum closing lunch time. So kita nak tengok sama ada dia nak naik dulu ke, buat candle spike, ataupun dia jatuh. Kalau dia jatuh, selamatlah, you boleh lah close position. Tapi kalau dia naik, then masak lah, maksudnya you akan kena tanggung rugi yang banyak lah. So ini is a crucial part lah untuk seorang trader. So kita monitor sampai minit terakhir. So as a traders, benda ni you kena kawal. Emosi ni penting untuk kawalan you, sebab dia bantu you untuk minimizekan risk you. Tadi dah untung 300, kalau you rugi sikit pun masih untung, 100 pun masih untung, compare tu rugi. Macam tadi saya sebenarnya salah entry lah. Sebab apa? Saya terlalu awal kan, patutnya saya tunggu dulu. Tapi sebabkan dah termasuk, kita hold je lah. Sebab kita masih, kita jangka dia tak lepas ni, jadi dia boleh turun ke bawah. Ini jadi macam saya sekarang, mindset saya satu je,
saya nak minimalkan risk saya. Sebab tadi saya daripada saya rugi sini floating 600 lebih, sekarang dah tinggal 450, which is dengan losses 150. So kalau saya boleh before lunch time, saya boleh minimizekan loss saya happy. Tapi kalau dia naik, then sakit hati lah. You kena cut loss lah kalau you tak nak over lunch. Tapi kalau you sanggup berisiko, you carry je lah. Nampak? Lagi minit terakhir ni, lagi 4 minit. Kita tengok. So session hari ni saya akan tunjuk anda sampai sini sahaja. Saya harap anda faham keseluruhan konsep. Sebab saya kalau boleh, saya memang tak nak tunjuk. Nampak dia naik balik. So ada masa lebih kurang 4 minit lagi. Sekarang adalah penentu lah. Sama ada dia nak naik dulu ataupun dia turun bawah. Inilah penentu dia. Kalau dia gap up, sakit lah. Kalau dia gap down, you selamat. So macam saya sekarang, saya menjangkakan, menjangkakan dia gap down. Sebab apa? Dia tak berjaya nak maintain atas ni. Kalau ikut teori rakan-rakan trader yang dalam alumni saya, kalau dia berada di atas resistance, kemungkinan dia akan gap down. Kalau dia di paras support, kemungkinan dia akan gap up. Jadi sekarang ni dia di area of area resistance lah. Jadi kita nak tengok sama ada dia boleh gap up ke tak. Kita kena bawa ke petang over lunch. Okay, apa-apa pun saya dah tunjuk anda macam ni you boleh profit pagi dengan mudah, dan anda juga boleh rugi dengan mudah. Itu yang saya nak tunjuk daripada anda. Itu yang saya nak tunjuk kepada. Okey, tinggal lagi seminit seminit lagi. So seminit ni kita assume dia akan bermain-main area sini lah. Mungkin dia tak jatuh dah bawah ni, dia main ke area sini je. Jadi kalau biasanya, kalau seorang traders, kalau you nak minimizekan loss you, sekarang lah masa nak minimizekan you, cut loss dengan rugi 250, atau you bawa ke petang. Itu antara risiko yang you boleh ambil. So macam saya sekarang, saya ambil risiko lah, saya bawa ke petang. Tapi kemungkinan saya salah. Boleh jadi dia gap up lagi tinggi sampai atas ni, boleh jadi. Ini semua dah bermain dengan probability. So kebarangkalian. So kalau orang yang boleh kawal emosi, dia akan just cut loss saja. Lebih baik rugi 300 dan petang nanti boleh cover, daripada sekarang you tak cut, kemudian dia gap up, dia jadi rugi 600, then you tak boleh cover. Okay, sekarang menunjukkan pukul 2.29, maksudnya 1 minit lagi untuk kita nampak sama ada dia gap up ataupun gap down. So biasanya kalau kita nak tengok jangkakan gap up ataupun gap down, kita akan tengok amount yang berat. Di mana yang berat? Kalau kita tengok sini, area of berat atas ni nampak berat. Okay, kita nampak dia blok-blok sini besar, jadi dia gap up. Kalau dia gap down, dia akan berat ke bawah. Macam ni kita tengok clearly tak ada dah, blok-blok besar dah tak ada. Jadi macam saya cakap lah, dia boleh jadi gap up. So tak mustahil kalau dia gap dan dia meneruskan kenaikan sehingga 4434 ni. Jadi ini yang saya nak tunjukkan ke anda, risiko kalau OV. Basically saya menggunakan duit betul untuk tunjuk anda ni. So lagi a few second saja anda akan dapat tahulah dia gap up ke gap down. So tadi dia closing at 4410. So now kita tengok dia open kat mana. Dia open gap up. Gap up dia tak besar lah, gap up dia dekat area sini je, tapi you tengok dia buat kenaikan. Bila dia buat kenaikan, so kita boleh jangkakan yang dia memang akan try lah harga 4434 ni. Okay, sebab kalau dia lepas harga highest hari ni, which is saya rasa memang akan break, 4430 ni pun akan break, saya rasa dia akan sentuh resistance 4435 ni. Kita boleh jangkakan. So sebab tu saya cakap jangan over lunch. Elakkan risiko over lunch. Sebab saya tak nak ada risiko macam ni. So saya nak tunjuk kat anda the actual supaya anda faham. So bila terjadi situasi macam ni dekat anda dah tahu apa nak buat.
Macam saya tengok sekarang, tadi highest hari ni adalah 4425, kan dia dah pecah 4425. Now dia pecah, dia nak try 4430 punya psikologi. Saya assume dia akan test resistance ni, yang highest ni 4435. Kalau tak lepas, dia akan jatuh ke bawah. Kalau lepas, dia akan terus maintain naik ke atas. So sekarang baru since dia baru open, jadi kita tak boleh nak menjangkakan sama ada dia betul-betul nak naik ke ataupun turun dulu ke. Kita tak boleh nak jangka lagi sebab dia baru sangat buka. Jadi kita kena tengok lah, monitor. Macam tadi floating saya, kalau ikutkan rugi saya baru je 100.5, sekarang dah jadi 600. Nampak tak kenapa pentingnya kita kawal emosi, kenapa kita perlu cut loss bila perlu. Tapi benda ni bagus lah. Bila you nampak live macam ni, at least you tak buat mistake. Saya suka tunjuk orang. In fact, bila saya buat live pun, saya akan tunjuk actual macam mana kalau keadaan rugi yang sebenar. Kita tak nak cerita profit je, kita nak cerita rugi dia jatuh balik. Sabar masih awal, terlalu awal nak berkata. Tapi saya jangkakan lah, saya menjangkakan dia sentuh 4435 ataupun 40, dia akan touch. Kemudian baru dia buat retracement yang betul-betul jatuh. For now, selagi dia tak buat candle gila lah. Sometimes kalau dia buat candle gila macam ni, satu big candle, then rabak lah. Orang kata memang you kena cut loss whatsoever lah. Sebab apa? You dah memang terlalu tinggi lah. Ini dah memang strong bull. Tapi kalau dia masih candle kecil, dia mungkin nak test highest hari ni, highest resistance ni, psychology resistance dekat area sini 4435 ni ataupun 440. So dia akan test dulu. So saya assume dia akan test lah area 43. Paling highest pun dia mungkin test dekat area 4435 atau macam tu lah. Ataupun highest mungkin 4440 ke. Tapi kita tengok, kita kena monitor. Nampak tak macam mana you boleh gain banyak, you boleh loss banyak. So kita seronok cerita macam ni sebab kita nak anda betul-betul nampak macam mana sebenarnya keadaan psikologi seorang traders. So patut stop loss bila? Ini masa ni lah you punya psikologi main peranan kuat. So kalau dia tak break sini, ke mana dia nak pergi? So macam saya cakap tadi lah, kita assume dia nak ke bawah, gap down, tapi sebab dia main dekat atas support, jadi dia gap up. Ini yang kena psikologi yang kita kena kawal.